بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini bolehlah sama-sama kita berkumpul setelah daripada kita menunaikan fardu as-salah al-maghrib, supaya kita boleh dengar sedikit daripada perkara-perkara yang berlaku di sekeliling kita, daripada hukum-hukum hakam tentang agama kita. Perbuatan manusia kita ni ya tak keluar tubiklah daripada 5 hukum yang kita itu pernah belajar. Wa'ima dia berlaku perkara yang Allah Ta'ala fardu di atas dia, iaitu perkara yang wajib, ataupun perkara yang sunat, ataupun dia berlaku perkara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan di atas dia, ataupun dia berlaku perkara yang makruh, ataupun dia berlaku perkara yang haram. Jadi tak beberapa hari yang kita lalu mari ni adalah satu peristiwa yang berlaku di satu tempat yang manusia kita sebagai orang beriman terutamanya bergantung belaka, sanyung belaka akan tempat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala buat turunnya wahyu. Bawa Quran mari di atas tanah itulah. Bawanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mari kepada ini Allah pun di tanah tu juga, iaitu Makkahul Mukarramah. Peristiwa yang berlaku yang kita senantiasa dengarlah daripada khabaran-khabaran akhbar yang berlaku dan sampai kepada tangan kita, boleh kita tengok lihat kedudukan perayaan yang dinamakan Halloween. Perayaan yang dinamakan Halloween tadi itu dia berlaku lagu mana? Di kota Makkahul Mukarramah. Kita kena mari faham, kita sebagai umat Islam ni kena ambil pendirian. Kerana Mekah ni adalah kewajipan kita, tiap-tiap orang Islam kena jagakan dia. Sebab di sana adanya Ka'batul Musyarrafah. Ada di sana jasad Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Dan di Makkahul Mukarramah adanya satu perkara yang gagah bagi umat Islam boleh beripung setiap tahun, iaitu manasikal hajj. Haji kita kena buat di Mekah, juga umrah. Dan di kota Makkahul Mukarramah, di negeri Makkahul Mukarramah ni kalau kita tengok balik negeri lah, kita tak ada nak tengok sudut yang lain lagi, insya-Allah taala kita akan bijak. Dia adalah tempat yang duk baginya ilmu pengetahuan kepada umat Islam dengan cara seluruhnya.
Maka bagaimanakah penduduk yang ada di dalam itu negara, itu negeri, letakkan, menjadikan diri dia tadi itu sebagaimana kita maklum dan tahulah. Dan bagaimanakah sikap ulama yang ada di dalam itu negeri? Adakah mereka itu sokongi perkara-perkara yang mungkar umpama tu, ataupun mereka itu engkari? Tetapi kuasa yang tidak ada di tangan ulama dengan cara penuh-penuhnya, yang ada di tangan kerajaan, penguasa negara, penguasa negeri lebih banyak daripada apa yang ada di sisi ulama. Maka ulama tak boleh nak buat gapo juga. Sebagaimana kita dengar dah lah apa-apa tu, cuma kita nak tengok insya-Allah taala sejarah dia tu mari di mana, Halloween ni mari di mana, kok mana orang Islam kita boleh terlibat dengan itu perkara. Kerana ini adalah perkara yang mungkar, yang wajib orang Islam itu kena nafi dan tolak daripada diri dia. Dan ulama sorry tak ada siapa dia sokong akan itu perkara. Walaupun ulama tak sokong, akan tetapi as-sufaha'u minna, mereka-mereka yang tak berakal di kalangan umat Islam ini lebih banyak daripada mereka yang berakal. Sebagaimana peristiwaan ni telah berlaku dah pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Tatkala Musa alaihissalam ni dakwahnya manusia pada agama Allah, lalu puak-puak tak erti tadi itu dakwa kata aku ni nak tengok juga Allah Ta'ala, dak tu aku tak mahu nak beriman kepadamu wahai Musa. Lalu Musa berdoa kata, afatuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u minna, kita ni ya Allah mau nak binasakan puak kita ni dengan sebab orang yang jahil di kalangan kaum kita ni buat kerja. Ini sebagai perkara yang kita kena ambil faham molek. Karena doa-doa kita doa setiap malam, Rabbana la tu'akhidna bima fa'ala as-sufaha'u minna, tu kita kena faham. Ya Allah, ya Tuhan aku, janganlah mengambilkan kesalahan terhadap aku ni dengan sebab orang tak erti di kalangan kita buat kerja. Memang orang hak buat kerja lagu tu di Makkah Mukarramah perkara yang tak sesuai dia nak buat. Perkara yang dia tu tak sangguplah orang berakal nak buat kerja umpama tu. Jadi saya nak tengoklah daripada apa kertas kerja yang kita cedek mari di sini ni supaya kita mendetaili perkara-perkara tersebut itu banyak lagi. Dia kata perkara yang jadi sedihlah bagi umat Islam bahawa kita tengok pada zaman kita ini perkara jadi namakan perayaan Halloween, ataupun satu nama lagi panggil Aidul Ru'b, perayaan yang nak menakuti perasaan, ataupun Aidul Halak bahasa Arab, yang ulama kita bincang belaka, terutama ulama Mamlakatul Mukarramah ni, Mamlakah Al-Mukarramah ni, dia beri keterangan kepada kita. Al-Halak ni makna lagu mana? Makna gelisah, makna perkara yang nak menakuti yang tersebar di negeri-negeri orang Islam. Kenapa boleh jadi gitu? Tak lain tak bukan kerana ikut taklid bagi mereka-mereka yang tidak beriman di kalangan orang-orang barat, orang putih. Sebab itulah kita sebagai umat Islam ini, ya sama-sama dah kita suka ikut orang, pendirian kita tak tetap. Kenapa? Kerana kita sendiri tadi itu tak mau. Bukan duk di tempat, terkadang duk Mekah sendiri pun tak faham agama apa, bukan tak ada, bukan banyak. Terkadang duk di negara kita faham agama lebih daripada orang Arab pun ada. Ya duk di atas diri seseorang itu nak ataupun tak mau. Dengan sebab itu tempat bukan tempat ukuran. Ukurannya duduk di atas iman seseorang dan pahaman seseorang. Dengan sebab itu Halloween ini satu perayaan untuk nak pujanya syaitan.
nak pujanya perkara-perkara yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapakah ramai sangat di kalangan pelajar-pelajar atau pemuda-pemuda, bukan pelajar, pemuda-pemuda, kalau pelajar apa, pelajar ilmu sains ataupun ilmu akademi, bukan ilmu agama, banyak sangat bercapuri ataupun sokongi masuk duk main perkara-perkara itu. Tak lain tak bukan perkara itu tadi itu kerana sifat orang Arab ni, kalau kita pernah duk di negeri Arab ni, dia suka sebagaimana Nabi katalah, turut ikut jenjak langkah orang-orang putih, orang-orang barat. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah sebeda mari, kita pun pernah duk dengar semua sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Kata la tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in. Selagi kamu itu akan turut jinjak langkah jalan-jalan mereka sebelum daripada kamu, sejekah ke sejekah, sejakah ke sejakah, sehasta ke sehasta, hatta law salaku hujra dabbin la salaktumuhu. Sekalipun mereka itu nak heret masuk di dalam perkara yang tak terkhayal oleh manusia, Nabi banding di sini seumpama Lubay ibu Dab. Kerana Lubay ibu Dab ni dia payah nak masuk, so dah kena lekak gitu, lekak gini. Orang hadap pada pasir tahulah perkara-perkara tersebut ini. Walaupun begitu, nampak rupa tak berakal dah perkara-perkara yang dibawakan oleh orang putih ni. Walaupun begitu, orang sebagai orang Islam nak turut juga, nak pakai juga, nak ambil juga cara hidup mereka, beraya mereka, suasana mereka, fikiran mereka, nak ambil juga lah mana pun. Sebab itulah Nabi kata, lau salaku hujra dabbin la salaktumuhu. Mu turut juga. Lalu sahabat hadap depan Nabi hak juruh tu kata, ya Rasulullah, al-Yahuda wan Nasara, mungkin nak Yahudi Nasara ke lagu mana ya Rasulullah? Hak kata umat mung tu akan turut puak ni puak mana? Hak kata sunana man kana qablakum ni. Mana maka Nabi Muhammad kata qala faman, piya lagi. Maka hadis ni mari royak dah. Kata puak kita umat Islam ni akan turut puak ni. Maka kita nak pergi jawab kata tak boleh nak berlaku, tak boleh nak jadi, ya tak boleh, ya kena jadi semua ni. Pas nak buat lagu mana? Kena jaga diri masing-masing lah kita. Dengan sebab itu, jadi kewajipan bagi pendakwah sekaliannya kena nasihat bagi orang Islam. Wajib kita menasihatkan terhadap orang-orang Islam, terutama pemuda-pemudi. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni beri amaran kepada kita sebagaimana jelas yang kita dengar tadi. Kita sendiri ni nak takkan diri kita di mana. Hakikat perayaan Halloween ini dan hukumnya dan perkara-perkara yang nak memunuhkan seseorang tadi itu dengan sebab pekerjaan ini gapo ratib. Halloween ini kalau kita kajilah mengikut sejarah, dia ni asal usulnya cara memikir daripada orang Austria, hak asal. Puak ni adalah puak yang dia buat kebun lah kalau kita kecek. Masa musim di sisi dia ni ada dua musim. Musim sejuk dan musim panas. Setelah daripada dia buat kebun sudah dah tu, boleh kutik lah buah-buah dia gapo nama, nak masuk musim sejuk tu, di celah-celah tu orang panggil ni bulan kita ni, bulan yang ke sebelah ni dia buat perbezaan di antara dua musim ini. Pasti dia kata kita kena ada pujaan kita terhadap pekerjaan yang kita nak buat. Dia kata pasti kita kena buat pujaan. Lagu mana buat pujaan? Belum daripada kita nak masuk musim sejuk ni,
musim sejuk dinamakan musimu al-zulmah, musim yang gelap gelita, wal maut, dan musim mati. Adapun musim saif, orang panggil musimun an-nur, musim yang ada cahaya yang boleh kita buat kerja. Dia bagi dua begitu. Lalu dia nak pujakan ini, dia nak buat lagu mana? Dia ambilkan perkara-perkara yang ada dalam pegangnya dia hak asli, berkesan daripada pegangnya orang Hindu. Asal orang putih ni bukan makna kata kok mana dak, dia kesan dengan Hindu juga. Sehingga dia nak buat lagu mana? Dia nak pujakan perkara-perkara itu tadi itu. Dia mengadakan satu perayaan dinamakan perayaan pujakan hatu. Pujanya syaitan, tak ada nama Halloween lagi pada masa tu. Apabila orang Australia ni lama ke lama mari banyak duduk di Amerika. Duduk di Amerika ni, asal Amerika tak ada perayaan ni, tak ada. Ya mari daripada pahami orang Australia asal tu, mari duduk korama mula-mula puak ni bawa datangnya perayaan ini. Baba dia lah asal usul agama Nasara tu, dia ingkar, dia kata ini adalah rengkah ini bukan Islam, ini bukan Nasara asli ni, tak boleh kita wari perkara-perkara lagu ni. Mula-mula timur tu pakatnya catah di tok guru Hafsa yang berpegang dengan mazhab Katolik. Tetapi puak ni puak apa nama orang panggil, puak Australia hak mari duduk di Amerika ni, kebanyakan dia pegang dengan Orthodox. Orthodox ni makna kata agama Nasara juga, tetapi hak pasal melampau, hak pasal kelajak, ghulu, galik dalam agama dia tu, sukalah buat rengkah. Jadi di antara dua mazhab ni, Katolik dengan Orthodox ni tak belaga gi mari. Memanglah tak belaga gi mari. Hak ni pakai warna putih, hak ni pakai warna hitam. Dia pakai engkar, kata dak benda ni tak ada dalam Injil ni, benda baru ni. Buat apa dak gi buat lagu ni. Jadi slow lah sikit. Masa mula-mula orang fok-fok hak mari penduduk mari duduk di Amerika mula-mula tu jadi slow sikit. Apabila kelama puak ni mari hijrah korama membawa kepada dia tadi itu cari fursah, carinya jalan untuk nak buat kerja benda ni boleh juga, sehingga dia boleh bertapak dan boleh akaknya lambang hak dia nak buat tu. Hari itulah Amerika tadi itu, dengan sebab dia bayar duit gratis, adalah perhubungan buah meja dia tu, sehingga baba dia hak naik baru mati dah, hak generasi awal tadi boleh terima pekerjaan ni. Boleh terima pekerjaan ini, maka dok bawa pekerjaan ini sampaikan kepada masa yang kita ada. Beribu tahun dah, bukan makna baru-baru perkara ni. Perkara ni dimunculkan belum daripada tahun 1000 lagi, 1000 miladiah. Tahun yang ke 1000 miladiah ni jadi kuat. Panasan ni jadi kuat, dan bawanya perkara ni sampai kepada hari yang kita dok tengok hari ni. Maka orang Arab ni tak ada arah. Duk di kota Makkah Mukarramah, ulama pernah benar bi'ah Islam lagi, tetapi punah dengan begini, punah dengan telefon, orang panggil afkarun munharifah, cara mikir yang menyelewengi, membawa kepada syababil ummah tadi itu berkesan dan bersera dengan cara mikir umpama tu. Dengan sebab itu ulama tu duk royak, duk nasihat, duknya nasihat, duk royak, duk beri amaran, beri peringatan, tak dengar. Ya tak ada salah ulama. Kita nak faham molek dulu. Aku kata orang tak faham sekali lagi, insya-Allah kita nak masuk sikit bab hak sakut bab dengan dini. Nak royak kata asal usul ni ulama pakai ingkar. Dia mau kata apa ulama pakai senyap berlaku ni, tak ada biar ingkar berlaku Halloween ni di Makkah Mukarramah. Tak ada seorang pun Hayatul Kibarul Ulama, hak tokoh-tokoh ulama hak ada sekarang, dan nas hak ulama-ulama dalam kitab-kitab telah mati gidah hak ada dalam negeri tu negeri Makkah Mukarramah, ingkar berlaku perkara tu. Bagaimana boleh berlaku lagi? Bahasa dia seumpama kita tok guru lah, tok guru besar
Tapi anak lebih belana. Tok guru tak royak ke? Tak tarbiyah ke anak dia? Tarbiyah, nasihat, royak, hukum hakam, tapi tak turut pok. Ya gitu dah. Sebab tu jangan kita silap faham tentang masalah kata Allah, masalah halwi ni pakat senyap duk dia belaka. Dak, bukan lagu tu. Bukan umpama orang-orang duk faham tu bukan. Kemudian dia sapa kepada Amerika ni sebagaimana kita tengok dah lah tadi tu. Rupa dia mazahir al-ihtifal al-halwin ini ya seolah kata nak letakkan manusia tadi itu nak pujanya syaitanir rajim ni supaya nak manusia tadi itu bergantung dengan syaitan. Ya lain daripada sembah Allah Ta'ala ni memanglah sembah syaitan semata-mata dah, ya tak ada dah lain pada tu. Sehingga apa dia boleh buat lagu ni asal usulnya kerana puak-puak hak mari duduk di Amerika ni dia pegang di hati dia kata perkara ni kita kena buat rupa cara gini. Mula-mula dia buat ni rupa lagu mana? Apabila masuknya musim sejuk, musim bulan sebelah ni ambil di tanggal 1 lagi dia akan buka rumah dia dan letaknya kursi depan rumah dia supaya nak winya roh-roh hak tok nenek dia tu kelik mari di rumah dia semula daripada kalangan hak tok nenek dia hak baik. Dia pegang lagu tu. Kalau kita suluh tengok ciri-ciri ni pun ada juga di Melayu kita ni. Iktikad kata malam Jumaat tok nenek kelik mari di rumah kena taruh air, kena taruhnya nasi. Ada juga ciri-ciri tu. Ya mari daripada semua ni, mari pada Hindus, mari pada Hindu hak asal. Lalu dia kena gunanya tok sihir untuk nak tahunya kata tahun ni ambil semenjak daripada bulan sebelah ni kita nak hadap ke tahun depan ni lagu mana kata cara masalah nak menikah kahwin ni boleh ke tak, masalah nak menega ni naik tagih ke tak, masalah nak hidup ni bahagia ke tak, dan berbagai-bagai daripada pegangnya dia tanyanya tok sihir dia tokoh-tokoh dia supaya nak tahu kata kedudukan tu lagu mana. Itu pegangnya dia. Kesimpulan dengan cara mudah, Halloween ni adalah pegangnya wathaniyah. Wathani ni makna pegangnya khurafat yang tidak ada dalam Injil hak asal, bahkan tambah rangka daripada tok guru yang ada di dalam agama Nasara yang bermazhab dengan ortodoks. Itu sebagaimana ahli sejarah buat kesimpulan nak kita faham dengan cara kasar-kasar. Kerana kalaulah kita nak pendetailan ini satu baris ke satu baris kita kena hurai tu kena pakai masa banyak. Tetapi tak apalah, kita ambil tautiah pembukaan dengan cara ringkasan supaya kita boleh faham kata mari sini hak puja hatu puja gapo ni. Sebab itulah kita tengok rupa-rupa dia hak pesing duk makan tadi itu, maka pakai hatu gini, itu je lah dah tu. Makna kata perkara-perkara sakut paut dengan pegangan. Ayuhan nas, wahai manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah Ta'ala menggambarkan kamu di dalam perut ibu kamu tu sebagaimana ia kehendak. Yakni Allah Ta'ala memuliakan anak ada ni, muka we jadi janguk, we sedap tengok, we berasa adanya kemuliaan, tetapi apa kita memperhinakan diri kita umpama tu dengan sebab cara mikir yang salah masuk di dalam pegangnya kita, membawa kepada perangai budi pekerti kita, jadi kita turut perkara-perkara tadi. Itulah berhajatnya kita sebagai umat Islam kena ngaji Islam. Tak pada kita beranak daripada perut ibu orang Islam, duduk dalam kesuasana orang Islam sekadar tu, tak ada. Wajib kita orang Islam ngaji Islam. Islam nak gapo? Islam suruh kita faham lagu mana? Islam suruh kita pegang lagu mana? Lagu tu. Tak boleh nak dakwa ni. Duk Mekah dah pun nak faham agama. Dak. Pelik gaponya benar-benar lagu ni kalau kita nak kata. Orang musyrikun zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri guna bahasa. Suara Nabi sendiri, gerak-geri Nabi sendiri tak terima juga. Sebab hidayah tak ada duk di tangan siapa-siapa.
Ada di Allah Subhanahu wa taala hanya jua. Cuma kita sebagai warasatul anbiya, alim ulama, kena ada royak, kena ada nasihat, kena ada beri peringatan. Banyak tu ya. Lagi buat lebih pada tu tak kuasa. Baik, itulah kesimpulan kata Halloween ini adalah perayaan nak pujanya syaitan. So umpama pakta kita ni lah bulan 5 kena puja saum, kena pujanya asah bagi negara, asah bagi wilayah kita. Tu kita apa tahu kena puja, kena buat lagu mana nak buat tawaf biasa tak boleh, kena buat jual barang masuk goremu. Pak kita kena faham, apabila kita faham dia tak gi. Kalau tak faham gak payah nak raya. Bah orang ada gi tu pianya, adik-beradik kita hak pakai kelubang ni. Terkadang hak pakai subeh hak gi. Sebab tak faham. Apabila faham ni insya-Allah ia boleh sekat dirinya sendiri. Kalau gitu, apakah hukum kita masuk di dalam Halloween? Ni, sikap mazhab orang yang pegang mazhab salah ahli sunnah wal jamaah, sikap lagu mana terhadap Halloween ni? Perayaan Halloween ni. Sikap lagu mana? Tidak syak bahawasanya perayaan ni haram. Bahkan adalah perkara yang yang sebesar-besar mungkar di dalam agama kita. Sebab apa? Yang pertama, sebab kita perayaan ni masuk di dalam kita muwalatul kufaril muharramah. Masuk hati kita berasa kasih sayang nak bersatu dengan mereka pada masalah hati. Hak ni tak boleh. Islam tak beri hak ni. Kita nak saing dengan orang yang bukan Islam boleh, tetapi kita nak musyarakah perayaan dia, hak ni tak boleh. Demo tak musyarakah dengan kita, raya kita demo tak main semayang dengan kita, tak main dengan ketebah sekali dengan kita, tak ada main duduk sekali dengan kita. Tak, apa kita sebagai umat Islam ni berasa nak sangat hak demo, pasal tak cukup ke lagu mana. Sebab itulah Allah Ta'ala kata, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya, jangan mengambil orang Yahudi Nasara ni sebagai kekasih. Ba'duhum awliya'u ba'd, setengah di kalangan setengah mereka itu adalah kasih saya. Lalu Tuhan hukum kata, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum, siapa dia wak kasih saya terhadap al-yahud wan nasara, wak musyarakah gini ni, maka kita akan dihisab sekali dengan mereka. Innallaha la yahdil qaumadh zalimin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tak hidayah sama sekali mereka yang zalim. Orang zalim, Allah Subhanahu wa taala hukum kata orang zalim, orang yang capur tangan perayaan umpama ni. Hukum di sisi kita adalah haram. Apabila sesuatu di sisi kita, makna di sisi jalan ni Islam kita pegang haram. Dan tidak syak bahwasanya kita menyerupai dengan mereka, termasuk daripada sebesar-besar rupa kita kasih sayang terhadap mereka. Ini tak boleh. Kerana bahwasanya kita menyerupai dengan mereka pada zahir, mengwarisi kita itu kasih sayang di dalam hati. Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala larang dalam Quran kita semua, tak ada tepat hak kata boleh langsung kita itu mualah, makna kata kita bersatu hati dengan orang-orang yang tak beriman, dalam arti kata kita menyerupai kedudukan mereka pada perayaan-perayaan mereka. Tak boleh. Dengan sebab itu hukum jelas kata haram, tak boleh kita musyarakah. Lepas tu orang hak musyarakah tu nak kata lagu mana? Berapa orang di kalangan pemuda-pemudi masuk musyarakah nak kata lagu mana? Haula'i fusaq, mereka itu adalah orang yang fasik, muslim fasikun. Tu hukum tu baik mari gitu. Tak sampai jadi kufur, tetapi fasikun, orang fasik, tak kiralah lelaki ataupun perempuan. Yang kedua hukumnya bahwasanya masuk dalam tasyabuh yang haram. Tasyabuh haram ni tak boleh. Terkadang kita orang Islam ada juga supaya di antara makanan kita dengan makanan orang tak beriman. Situ supaya tak apa, minumnya tak apa. Terkadang pakai orang pakai necktie, pakai baju serasut, pakai gapo tu, sekadar tu tak apa lagi. Tapi hak tak lehnya, hak muharramah kita musyarakah dia ni gapo nama? Masalah bab pegangnya, bukan masalah bab adat
biasa tu dak. Ni terkadang orang tak faham. Apabila orang pakai necktie, pakainya baju suit, pakai gapo, ni orang pengen kata orang tua Yahudi. Lah bukan makna gitu. Ulama-ulama luar negara di kalangan orang Islam kita hak hebat alim, pakai gitu belaka. Cuba tanya orang mengaji luar negara lah mana. Tetapi hak tak lehnya, hak khususiat mereka kita pergi ikut, hak tu tak leh. So umpama ni rupa-rupa biasa pakai rupa tu, rupa lagu ni hak ni hei umat Islam, dengarlah perkara ini adalah hukuman kamu, hukuman Allah Ta'ala sebagai Tuhan bagi kamu, kata itu adalah haram. Jaga moleklah masalah ni, kerana kita ni sebagai pemuda, sebagai pemudi adalah harapan bagi ini ummah, jangan kita lepaskan diri jadi teruk gitu. Terutama ibu bapa. Ibu bapa nak terbiahkan anak, nak tengokkan anak. Jangan pandai nak mengada saja sebab nak mengada anak tu pandai belaka, tapi nak terbiah anak kita tu jadi orang Islam sungguh, faham Islam sungguh, tu hak anak pula. Di sini ni jelas kata haram kita masuk tasyabuh dengan orang tak beriman. Pandai awak lagu mana? Sebab kita kalau tak rayak, sakut paut kita dengan Allah Ta'ala. Kalau rayak, berasa nak marah, berasa nak murih, tak apalah, tak apa. Kita sanggup, tak ada masalah. Nak buat gana, kena rayak. Sebab itulah tidak syak lah bahawasanya sebesar-besar rupa tasyabuh dengan orang tak beriman ini, iaitu tasyabuh masuk mereka pada perayaan mereka. Perayaan ni jangan. Sebab tu hari ni dalam dunia kita, kalau tengok terkadang umat Islam kita, rupa orang Islam sendiri mari dak halalkan perkara-perkara lagu ni. Ada ulama biasa kata Valentine halal, Lai Kratung halal, Cakrak halal. Halal belaka sebab berhujah dengan mana? Berhujah kata kita ni duduk di dalam negara yang nak campur aduk di antara kita dengan orang tak beriman. Petua tu ada, nas ada, petua-petua lagu tu. Ini tak boleh. Pada hakikat tak boleh. Ya, memang kita duduk di negara ni kena campur aduk dengan orang tak beriman, tetapi masalah gapo? Masalah kita tak boleh nak menzalimi dia, masalah kita kerja sekali dengan dia, masalah kita saing dengan dia, itu tak apa. Tapi masalah rupa cara ibadat mereka, perayaan mereka, kita tak boleh masuk campur. Hak tu suku, tak boleh hak tu. Sama sekali kita tak boleh. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala ni dia larang kita. Dan Tuhan ni kata dalam Quran, Tuhan kata mana? Likulli ummatin ja'alna mansakan hum nasikun. Tiap-tiap ummah ni Allah Ta'ala jadikan mansak. Mansakan di sini katanya Abdullah bin Abbas, aidan, ada perayaan. Tiap-tiap ummah ni ada perayaan dia. Perayaan hak kita 2 hari. Hari raya puasa, hari raya haji. Hak tu disyarak mari. Besar hari tu. Nak serenok setara mana asalkan jadi jangan ada benar hari lagi tak ada gapo. Tapi manusia kita ni kita kena berasa cukup kata. Berasa cukup kata hak kita ni tak apa dah. Yang nak dipahami tu, hukumnya gapo-gapo tak lebih kita nak boleh patuh. Kalaulah kita itu tak faham, tak boleh nak buat. Marilah kerajaan kuku besi setara mana pun nak mari nak paksa bangkap orang wi turut. Kalau manusia tak faham, ia tak boleh nak buat. Hamaidai tak boleh nak buat. Dengan sebab itu al-fahm sangat-sangatlah penting bagi kita sebagai umat Islam, kita kena faham. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni larangkan kita tak sewi serupa dengan orang-orang tak beriman ni pada setiap bucu. Tak kira pakaian kita kalau serupa dengan demo dalam arti kata hak mana? Hak pasal khususiat bagi demo. Lepas tu kita nak pakai serupa dengan demo, tak boleh. Misalnya nak. Seumpama kita kata, kita biasa tengok orang Sikh tak? Ya tudung kepala dia, kamar dia, hak nak ya tu ya buh rambut kerak sini. Kita nak buat kata gitu anak kita, hak tu haram, tak boleh. Kita kerak rambut anak kita nak jadi tinggal jamur sini saja. Seumpama apa nama hak dok nak tu lah. Hak ni tokoh kita ni makna kata menteri-menteri kita kena jual juga situ tu. Sebab Nabi haram qazak tadi itu tak boleh kerak sikit tinggal jamur sini sikit.
hak tu Islam kita tak beri. Supa dengan masalah pakai kain kelubung tu, supa dengan pakai apa nama tutup aurat tu, hukum sama hak tu. Hak ni berhajat kepada, harap kepada menteri-menteri kita, tok wakil kita lah, kena repair kata orang Islam nak lagu ni. Sebab negara ni dia buka bebas, nak lagu mana pun tak apa, asal jangan cengah dengan perlembagaan dia, tak apa. Hak ni sakut baut dengan sitik hak kita. Hak kita nak berimej, hak kita nak pakai, tak ada masalah. Tengok orang sik, dia ada khususiat dia masuk ke sekolah mana-mana, dia tak jamur dia gitu. Hak kita pun ada ya juga. Supaya kita tadi itu tak campur aduk dengan mereka. Rupa tu nak kita nampak. Juga pakaian kita kata hak tak boleh tiru, umpama pakaian kuning. Hak ni hak baba balik sana. Kita tak boleh pakai umpama tu, tak boleh. Tu nak misal nampak kata tak boleh. Juga pakai kain kelubung orang perempuan terkadang pakai kelubung sik itu kan. Tekak dek luar, telinga ni pun dek luar, dada ni dek luar, katok sikit gitu. Hak ni pun tak boleh juga. Ini apa yang kata perkara-perkara yang kita kena pakai beki. Ini adalah kita tiru dia, tak serupa dengan hak Islam kita nak, hak ni tak boleh. Ini perkara-perkara yang kita kena faham lah sini ni. Kemudian seterusnya perkara-perkara ni tengoklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia kata kepada satu orang, nak kita faham kata agama kita tak sewi serupa dengan orang ni dalam arti kata perayaan amal ibadat tak sewi serupa ni, cuba kita pakat tengok. Ada seorang yang nazar nak sembelihnya unta, nak bagi pada fakir miskin. Lalu mari tanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku nak sembelih unta ni. Aku nak sembelih unta, aku nazar ni. Lagu mana ya Rasulullah?" Nabi tanya, "Nak sembelih mana?" "Aku nak sembelih satu tempat yang ada dalam hadis ni nama Bawanah, satu tempat lah di negeri Saudi tu." Lalu Nabi tanya, "Di situ tu ada perayaan orang bukan Islam tak? Di situ tu ada perayaan orang Islam tak?" "Ada," kata ada. Sahabat kata, "Tak ada ya Rasulullah." Kemudian Nabi tanya pula, "Ada tak di situ tu perkara yang disembah lain pada Allah Ta'ala?" Sahabat kata, "Tak ada ya Rasulullah." Kalau kita buat kerja, tengok gapo kita boleh dengar daripada hadis ni. Nak faham kata setara kita nak sembelihkan unta kita menazar kerana Allah, tepat tulah hak demo buat perayaan, ada hak sembah lain pada Allah Ta'ala, tepat tulah, Nabi tak sih. Nak jadi suku kita. Supaya hari ni kita nak tolak ni. Nah, pakat-pakatlah orang pembesar-pembesar kita tepat pada semaya raya bagi umat Islam 3 wilayah kita ni. Nak buat lagu mana? Hendak capo kalulah tepat kita dak buat tu molek dah lah setengah-setengah tu. Tepat sembah berhala pun duk situ juga, hak semaya kita pun duk situ juga. Jadi capo aduk. Kita tanah lana-lana ni dalam 3 wilayah ni. Pakat-pakatlah insya-Allah we ada hak jalasa, hak narasa, hak fatanisa, pakat-pakat usaha supaya kita itu boleh letakkan amal ibadat kita ni we jadi molek. We jadi molek. Baik. Kemudian seterusnya perkara yang kita nak kemukakan di sini ni iaitu memanglah perkara yang kita tadi itu tanya-tanya mari. Kata apakah hukum ulama-ulama hak duk dalam negara tu, apa hukum royak lagu mana? Haram kata haram, bunyi kata makhluk ni kacau sangat, tak boleh tak tu. Halloween ni lagu mana? Nak jawab kata ijma' para ulama yang ada dalam negeri itu dan ada dalam negeri mana-mana pun hak sekarang ni kata Halloween ini adalah haram lagi rangka di dalam agama yang tak harus seseorang muslim musyarakah dengan dia. Ini nasarah daripada petua-petua yang ulama-ulama kita kemukakan di sini. Dengan sebab itu jelas dah pada malam ni kata hukum dia adalah haram. Bahkan rangka yang sebesar-besar mungkar yang wajib kita tolak perkara-perkara tersebut. Kemudian orang mari tanya, terkadang pemuda-pemudi ni dia tanyalah, salah gapo kita nak masuk di dalam perayaan hak umpama ni? Kita ni kena nak kepada kemajuan dah, jangan pegang sangat kepada hukum hak dulu-dulu. Salah gaponya kita nak masuk? Namanya kita nak jawab tepat hak yang tak kenanya hak Islam kita takwil ni kok mana? Yang pertama,
salah satu daripada perkara yang kita tak boleh nak capur tangan hai umat Islam, yang pertama, i'tikad kembalinya roh-roh orang hak mati gidah dan beri kesal, beri mudarat kepada seorang yang hidup yang ada lagi di atas muka bumi ini. Ini salah satu daripada pegangnya yang tidak syak. Kata pegangnya adalah pegangnya yang menyengutu akan Allah Ta'ala, syirik. Pegangnya kaum-kaum yang tidak serupa dengan kita, yang pegang kata jin, syaitan itu boleh beri manfaat, boleh beri mudarat, lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya ulama, sebagaimana ada di dalam kitab Bahrul Ra'iq, dia kata qala ulama'una man qala arwahul masyayikh hadiratun ta'lamu yakfur. Dia kata, siapa dia yang pergi pegang kata roh-roh para masyayikh, tok-tok guru hadir, datang mari, berinya mudarat wi manfaat dan mengetahui perkara yang gaib, ulama kata yakfur, jatuh agama, pergi lagu tu. Tak boleh. Kita ni banyak juga terkadang di kalangan ghulatus sufiyah, tokoh-tokoh sufiyah pelajar melampau tu, i'tikad kata tok guru dia boleh beri manfaat, boleh beri mudarat, lain pada Allah Ta'ala. Ada? Boleh beri semua penyakit, boleh beri anak ya beranak, boleh beri itu, boleh beri ini, banyak perkara. Ini adalah perkara-perkara yang wajib kita kena sapuh tubik pada pegangan kita. Satu. Yang kedua, setengah daripada perkara yang jadi sebab kita tak boleh nak masuk campur dalam Halloween ini, yakni takutnya seseorang terhadap roh. Jadi mentanamkan pegangnya puak ni wi takut kepada roh, takut pada hantu. Takut pada hantu ni bukan gapo nama apa ni? Bukan akidah Islamiah. Kalau kita takut sebagai jibillah tu lain. Ni yang nak paksa wi kita takut, ada hari nak bubuhnya perasaan wi kita takut. Hak tu lain. Kalau bahasa tergerung bahasa takut kepada jin dan syaitan dan sebagainya, hak tu lain. Hak tu takut jibillah, takut al-insaniah manusia. Tapi takut kalau kita tak buat, ia mudaratkan kita. Kalau kita buat, ia mendapat manfaatkan kita. Hak tu tak boleh dari agama kita. Kena beza di antara hak mana. Ni terkadang dia model orang mengaji tauhid 3 ni takut ke bini pun syirik, dia kata. Isteri takut pada suami pun syirik. Kita takut pada rima pun syirik. Tak ada dalam kitab ulama kita kecek lagu tu. Hak tu hak mu dak bubuh sendiri ya. Ada setengah-setengah daripada orang putar belik lagu tu dak kecek tu. Nak wi faham kata ulama kita buat bagi. Seumpama Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala tak kala dia syarahkan Aqidatul Wasithiyah, dia kata takut ni ada dua bagai. Ada takutnya takut jibilli, takut biasa, kebiasaan manusia takut. Seumpama kita takut ke ular, takut pada rima, takut pada benda yang membahayakan kita. Hak tu tak apa. Tapi takut hak beri faedah, manfaat dan mudarat, hak tu hak tak boleh dalam agama kita tu. Hak tu hak tak boleh dalam agama kita, yang kita kena buat tu baik pada diri kita. Orang kita terkadang takut pada suami, takut pada isteri, tak ada jadi syirik, tak ada biar ada hukum lagu tu. Tapi pendakwah mereka umpama tu duk bubuh mari supaya nak orang jauh daripada ni hadap menakuti. Tak boleh. Kita tak apa. Kita buatlah lah mana apa, selama mana kita tak ada i'tikad kata jin dan syaitan itu mengadakan kita, menjadikan kita, tak apa. Tak ada orang musyrikun tak ada biar i'tikad lagu tu. Kita faham jadi molek di sini. Kalau gitu mentakdimkan kawaid, iaitu mentakdimkan, mendahului roh-roh mereka itu ada buat pegangnya lagu tu salah dalam masalah. Tak boleh kita buat pegang lagu tu. Sebab itulah Tuhan ayat dalam Quran dia katakan wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada di kalangan manusia yang dia itu duk minta tolong dengan jin, di kalangan tokoh-tokoh jin, tak lain tak bukan kau tambah jadi kesusahan, rahaqa jadi kesusahan, jadi kau teruk, jadi kau tak jadi molek. Itu dua sebab kita tak boleh nak capur di dalam Halloween ni. Pegangnya ya ada, bukan biasa. Yang ketiga daripada perkara yang kita tak boleh nak capur dalam Halloween ini, iaitu dia bawa datanya arraf.
Arraf ni makna kata orang tok nujung, tok sihir yang tahunya perkara-perkara yang gaib hak dakwa tu. Ya duk percaya, puak-puak ni percaya kepada tok sihir, tok nujung dia. Nak lagu mana, keadaan lagu mana, hak ni juga menafikan pegangan kita, menafikan tauhid kita. Salah kita pegang lagu tu. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata lagu mana? Hei umat taning dengan molek, kata Nabi ni banyak juga orang kita ada buat amal ni. Nabi katakan man ata arrafan aw kahinan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun 40 yawman. Siapa dia pergi jumpa tok nujung, tok sihir, duk pergi tanyanya nasib, Allah Ta'ala tak terima terhadap dia itu 40 hari semaya be. 40 hari 40 malam tak Tuhan tak terima semaya. Satu riwayat, man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia pergi tanya tok nujung, kama dia percaya tok nujung itu raya, orang pesan ni adalah orang yang jatuh pegangnya dia dengan apa yang diturunkan di atasnya daripada Allah Subhanahu wa taala di atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Quran. Kita jangan buat mudah nak masalah ni. Pemuda-pemudi terutamanya takut ratik Tuhan dalam masalah pegangan ni. Takut ratik kepada hari kemudian, hari akhirat, tentang masalah pegangan ni. Kalau kita tak pegang, tak kena, nasihat kita tak akan selamat sama sekali. Tak akan selamat sama sekali. Yang keseterusnya, perkara yang keempat, yang tak boleh kita nak masuk dalam perayaan ini, iaitu gapo? Yakni dalam perayaan ini, ia nak menakuti kita, nak uji kita tu jadi berasa takut dalam. Apabila masuk main dengan puak ni berasa kata gerung, berasa takut, berasa bimbang, berasa tu, berasa ni. Orang yang buat uji manusia itu berasa takut, berasa bimbang perkara-perkara hak Tuhan tak ada suruh takut, hak lagu ni tak dihalalkan dalam agama kita. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, la yahillu li muslim ay yurawwi'a muslima. Tak diharuh, mana tak halal, mana haram bagi orang muslim bahawa nak menakuti seseorang muslim, tak boleh. Bahkan dibilangkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami kata, termasuk daripada perbuatan dosa besar orang duk menakuti orang. Jangan duk pergi kau tu hatu besar kau tu, kita pergi nakuti orang tu, maka orang berasa nak lalu kau tu berasa takut, orang kecek lagu tu dosa besar. Dalam pandangan agama kita ni dosa besar, sehingga Imam Nawawi pun kata gitu juga. Tak kalau dia syarahkan hadis tadi sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dan seterusnya, apabila seorang tu masuk dalam perayaan ini, dia jadi berasa tertanam di dalam jiwa dia, berasa takut, berasa tak senang hati, dengan sebab apa yang ditanamkan oleh mereka-mereka yang dok mengajakkan manusia kepada itu, terutama budak-budak. Budak-budak ni berasa takut, berasa tak berani, berasa tu, berasa ni, berasa roh ni makna kata berasa gerung di dalam. Supaya kita lah berasa tak sedap hati di dalam. Sebab apa? Sebab masuk di dalam perayaan lagu ni membawa kepada seorang itu jadi punah begengnya perasaan, membawa kepada seorang itu jadi habis kepercayaan terhadap agama yang sebenar yang dibawa datang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan satu lagi hak akhir yang kita nak royak di sini, iaitu dalam perayaan ini banyak mana dia belanjakan harta-harta tadi itu untuk nak buat perayaan lagu ni. Di Amerika waktu baik banyak mana berjuta-juta duit untuk nak buat perayaan ni. Sore-sore dia beri ni nak masuk perayaan ni di Amerika sendiri $80 sore-sore. Beri saja. Pahak Arab hak kita tahu pun gitu juga. Duit juga nak masyarakat masuk dalam perayaan ni. Ya Allah. Kalau kita tengok orang lain ni duk dalam negara Mesir, negara Sudan, duk dalam Afrika, duk gapo, tak ada nak makan, obat pun tak ada, pakaian pun tak ada, terutama musim sejuk umpama ni. Duit hatu dah habis dengan perkara-perkara tak terkabar. Maka Allah kata kita apabila masuk dalam perayaan ni menyokongkan perkara-perkara jadi mubazzirin, benda-benda yang membazirkan, maka tak boleh.
Tuhan kata innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang bazir itu adalah saudara bagi orang-orang, bagi syaitan yang tak beriman. Tak boleh kita buat lagu tu. Ni kita kecek sebagai hukum yang kita nak tahu kata benda ni tak boleh, tapi ya dok tah email kita lah. Hukum tu kita royak atau banyak kita tahu belaka. Hukum orang ni royak, orang tu royak, supaya lidah mana-mana. Tetapi nak boleh serah masuk dalam hati kita ni. Hak ni hidayat Tuhan suku lah. Tak kuasa orang mana-mana nak pergi buat perkara-perkara ni. Dan satu perkara yang kita nak sudah di sini, insya-Allah 5 minit biiznillah taala. Dia kata lagu mana di sini? Apakah pandangan padri-padri yang ada di dalam kanisah-kanisah lah bot ni, hak berpegang dengan agama dia sungguh. Kalau keceknya padri hak sunnah lah. Hak dia mau tuduh kata padri Wahabi. Padri pasal kata hak tak campur aduk dengan perayaan Halloween ini. Siapa kata? Padri yang ada di dalam kanisah di di negeri Orang Putih tu yang dikenalkan dengan kanisah Al-Katolik, Katolik tu lah. Dia waktu bek petua di dalam safhah hak dia ni, safhah makna kata di dalam website hak dia ni, hak kita boleh tengok seluruh dunia hari ni. Dia kata sesungguhnya perayaan ni adalah perayaan yang tak kena mengena dengan agama Nasara. Bahkan perkara ni tambah tidak ada usul asal dalam agama Nasara, tidak ada dalam Injil. Wajib kita kena turutnya perkara hak jadi perkara itu ada dalam Injil dan menjauhkan diri perkara yang menyalahi dengan Injil. Tu petua dia. Tapi berapa orang nak pakai dengan ini petua hak asal? Ni baba dia hak asal dah baba duduk di dalam gereja dia hak Katolik ni royak lagu ni. Tetapi orang kita dia tak suka tu, dia biasa nak rengka dia rajin kata kalau rengka ni dia biasa kata berasa ada semangat sikit. Kalau hak asli ni tak berapa mana. Allah, tak ada arah. Itu daripada negara Gharbi, negara barat. Hak di Mesir pun waktu baik juga. Ada satunya kanisah di Mesir, hak Katolik juga. Di Mesir sekarang lah ni rasmi dengan cara tangkan lah dia tu mengharaikan perkerjaan ni juga. Jangan kita kata ulama Islam saja hadut dalam negara Saudi tu hak lari. Bahkan hak mana puak-puak padri duduk dalam gereja-gereja hak pegang dengan agama hak asal pun haram juga. Dengan sebab itu tidak ada hujah bagi mereka yang kata ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah duk tegahnya manusia daripada tak sewiwak rengka di dalam urusan agama Islam. Apabila mari perkara-perkara seumpama Halloween, seumpama ni, tak ada waktu baik petua gapo. Itu adalah pendusta tak benar sama sekali. Bahkan ulama kita lahung sehabis-habis lahung. Bahkan kertas hijau yang kita buat ni kita dah ambil daripada Hayatul Kibarul Ulama yang ada di dalam negeri Haramain, yang dia itu buat kesimpulan pendirian para ulama kata ni tak boleh kita buat hijau. Tak serupa dengan demo duk peheh setengah-setengah kata Allah masalah perayaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh sangat tak boleh buat, tak bergatu, tak bergani. Ada pihak ni berlaku di Saudi sendiri, berlaku di Saudi ataupun berlaku di Madinah, berlaku di Palestin, berlaku di Mesir. Itu bukan tepat hak nak beroyak kata ulama tak ada waktu baik petua. Ya bukan makna gitu. Ulama waktu baik dah petua, tetapi orang tak seikut hak tu hal lain. Kita kena faham juga. Ada pun masalah kalau kita nak kecek mari, ada kedak di kalangan ulama ahli sunnati wal jamaah habat pegang salah ni royak kata ihtifalat Halloween ini haram dan halal, wajib kita ataupun sunat kita musyarakah masuk sekali. Tak ada. Jangan kata ulama pelajar pun tak ada hak mengaji agama. Dengan sebab itu kita tak usah makan pengaruh lah. Orang royak kata Halloween ni tak apa, tengok ni berlaku di Saudi, makluk tak boleh dia kata. Tak, bukan boleh.
hukum tetap tak boleh dah. Tetapi orang tak dengarnya para ulama, tak dengarnya para warasatul anbiya ni, hak tu hal lain. Hak tu hal dia tak sakut paut dengan ulama dah lah. So umpama berlaku pada zaman-zaman kita duduk di Mesir, kita kata ada konsert ni, supaya ulama dalam tu pun engkar juga hak bukan hadut di atas manhaj salah tu, engkar juga, tapi ada menolak juga lagu tu. Kita kata nak kita faham jadi mudah. Bukanlah semua perbuatan hak sisi buat tadi itu ulama dalam negeri Mesir nak nampak belaka. Juga bukan semua perbuatan hak Muhammad Salman buat tu ulama dalam Saudi tu nak nampak belaka. Hak tu pendapat yang adil sekali. Bukan makna apabila Muhammad Salman buat gapo-gapo ulama nampak belaka. Dak. Apabila sisi buat gapo ulama nampak belaka. Dak, bukan makna gitu. Orang kecek lagu tu dia tak kecak walaupun sikit pun ilmu pengetahuan yang ada di dalam apa-apa buku-buku yang dituliskan oleh para ulama. Dengan sebab itu kita faham jadi kena perbuatan yang berlaku terhadap syabab hendak jadi ni, pemuda-pemudi hendak jadi ni, ini perbuatan dia yang tak sakut paut dengan hukum bayanat hak ulama waktu bik mari kepada dia. Tapi dia nak langgar juga. Hang nak buat kan? Sebagaimana amo misal saat ni, pak tok guru tak nak wayak. Pak ni terkadang ulama dunia. Tapi anak tak pakai. Anak tak tahu kok mana. Hang nak buat kan? Salah pak tu. Tak. Ya anak dia hak pasal tu. Hang nak buat kan? Juga sini ulama wayak dah kata hukum dia tak boleh, haram. Kerana benda ni membawa ada kita tasyabuh dengan orang tak beriman dalam masalah pegangnya, tak boleh. Ummah tak seturut juga ulama. Hang nak buat kan ulama? Raja tak seturut juga, pemimpin tak seturut juga. Hang nak buat kan? Senyap nak katakan sebab tangan kita ni dia tak kuasa nak pergi sekat perkara yang mungkar sebab kekuasaan tak ada di tangan kita. Orang reti belaka. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, itu dia al-umara. Ada para ulama dia cakap dengan lidah dia. Atau nak pakai tak saya pakai, itu di atas hidayah Tuhan adalah. Itulah mauqif pendirian yang adil daripada dua pihak. Hukum tetap jadi hukum. Orang nak buat lagu mana, hak tu hak orang pula. Itulah nak kita faham kata pendirian kita terhadap ihtifal Halloween ini, ulama kita hukum kata rangkaan yang mungkar dan perkara hukum daripada hukum agama iaitu haram bil ijma', dengan ijma' para mereka. Dengan sebab itu sekadar itulah hari ini kita faham jadi jelas terhadap pendirian ulama kita terhadap ini perayaan. Mudah-mudahan perkara itu boleh jadi ilmu pengetahuan, maklumat yang boleh kita tertanam di dalam diri kita. Apabila kesamaran itu datang kepada kita, kita boleh tolak perkara-perkara itu dengan diri kita sendiri. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.